mula bertakbir. Allahu Akbar, tu dalil muqaranah. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan, ulama ni bekerja keras nak ambil hukum daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kaji, semak, selak, hafal, renung, tilik hadis Nabi untuk nak keluarkan hukum kepada kita. Yang kita ni kadang-kadang jumpa satu hadis je kan, jumpa satu hadis jaja yang tu, yang lain tak peduli dah. Ulama besar-besar ni dia kaji semua hadis, lepas tu baru dia ambil, baru buat perbandingan. Sebab tu mereka kena hafal ratus-ratus ribu hadis, barulah mereka boleh buat perbandingan di antara riwayat-riwayat tersebut. Jadi dalam hadis ini adanya isyarat bahawasanya Nabi mengangkat tangan serentak dengan menyebut Allahu Akbar. Dan juga dalam riwayat yang lain yang disebut oleh Imam Bukhari, kabbara wa rafa'a yadayhi, baginda mengangkat bertakbir dan mengangkat dua tangannya. Jadi kata ulama, waw tu waw apa? Waw tu wawul ma'iyah. Ada istilah bahasa Arab, waw tu waw al-ma'iyah, waw berserta. Jadi dia kata afada bihi wawul ma'iyah. Difahamkan daripada tadi, daripada hadis tersebut, waw itu adalah waw penyertaan, waw yang kita kata serta, bertakbir serta angkat tangan. Jadi itulah hadis yang menunjukkan kepada dalil sunat kita angkat tangan serentak dengan permulaan takbiratul ihram. Dan hadis riwayat daripada Imam Muslim, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta yakuna hazwa mankibaihi thumma kabbara. Yang ni yang hadis yang kedua saya sebut tadi, cara yang kedua. Riwayat siapa? Riwayat Imam Muslim. Dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Imam Muslim katalah, sahabat kata, apabila baginda berdiri kepada sembahyang, diangkat dua tangannya sehinggalah bertentangan dengan kedua bahunya. Summa, yang ni baru bukan ma'iyah. Bila sebut summa, kalau sebut waw tadi, waw serta. Summa, kemudian barulah baginda bertakbir. Yang ni cara yang kedua. Nabi angkat tangan sampai bertulang dengan dua bahu tu, lepas itu summa, kemudian baru baginda bertakbir. Cara yang kedua, angkat tangan dulu baru bertakbir. Tuan-tuan dan puan, kalaupun saya sebut tadi ulama mentarjihkan, mengafdalkan pandangan yang pertama tadi, tapi bagi kita lah, kalau kita rasa hak pertama tadi tak khusyuk, boleh ambil yang kedua. Utamakan juga khusyuk. Aku yang ni lagi khusyuk lah, angkat dulu sampai kena elok tu baru takbir, lagi khusyuk lah. Tak apa buat yang tu kan. Tapi kalau sama saja, serupa je, hak yang ni pun serupa je, hak yang ni pun serupa je, tak apa nak khusyuk juga. Buat yang mula, ambil yang pertama tadi, sebab yang tu lebih afdal. Sebab setiap masa yang kita buat tadi tidak renggang daripada zikrullah, itu lebih afdal. Wa an Abi Qilabah annahu ra'a Malik bin al-Huwairisi radhiyallahu anhu rawi hadithu sallu kama ra'aitumuni idza shalla kabbara thumma rafa'a yadayhi wa qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hakadha. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Qilabah, bahwasanya dia melihat Malik ibn al-Huwairis. Malik ibn al-Huwairis ni siapa dia? Dialah yang meriwayatkan hadis Nabi yang berbunyi sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang saya cerita dulu ni, yang Nabi kata sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Siapa yang hafal hadis tu kat kita? Sahabat yang bernama Malik
Ibnul Huwairith, dia yang cerita. Maka dia yang cerita ni, maka dia pun sembahyang tengok cara sembahyang Nabi, dan banyak kali menunjukkan pada sahabat dan pada para tabi'in contoh sembahyang Nabi SAW. Jadi orang tengok cara dia sembahyang pun orang ambil juga panduan sebagai panduan sembahyang Nabi SAW. Apabila dia sembahyang, dia bertakbir, kemudian dia angkat tangan. Maknanya yang ni berlaku serentak. Kabbara thumma, dia bertakbir kemudian dia angkat tangan. Yang ini maknanya berlaku kemudian. Dan berkata Rasulullah SAW melakukan perkara yang demikian. Dan kata Imam Baihaqi, wa riwayatu man dallat riwayatuhu ala ar-raf'i ma'a at-takbiri asbatu wa aktsaru. Sunan Al-Kubra jilid 2 muka surat 41. Imam Al-Baihaqi berkata, dan riwayat yang menunjukkan riwayatnya atas mengangkat tangan beserta dengan takbir itu adalah lebih sabit riwayatnya dan lebih banyak riwayat dia, kata Imam Baihaqi. Yang kata angkat tangan beserta dengan takbir itu riwayat dia lebih banyak dan lebih sabit, mana lebih subut, lebih tetap sahih kekuatan riwayat tersebut. Ni adalah penegasan Imam Baihaqi, wallahu alam. Jadi saya dah sebut pada tuan-tuan, inilah di antara dalil fiqh, dalil yang kita faham tentang angkat tangan itu. Kenapa kita angkat serentak dengan takbiratul ihram? Karena dalilnya lebih banyak dan lebih kuat. Dan dalam masa yang sama, kita tak kata angkat tangan dulu tu tak boleh. Boleh, angkat dulu pun boleh. Takbir tu cara yang kedua yang tidak orang kata apa, dipertikaikan oleh para ulama. Dua-dua boleh, cuma yang lebih afdal cara yang pertama, wallahu alam. Ta'biri. Baik, lepas tu setelah mana kita bahas tentang hadis tadi, baik, apa kata para ulama pula? Kita tengok pendapat ulama yang mengambil hukum daripada hadis tersebut. Surat 12 wa fil Mughni, dan tersebut pada kitab Al-Mughni. Mughni, kitab Mughni Al-Muhtaj yang dikarang oleh Al-Allamah Imam Khatib Asy-Syarbini. Dia kata wal asahhu fi zamanir raf'i raf'uhu ma'a ibtidaihi ay takbiru lil itsba'i kama fi sahihain. Kata Imam Khatib Syarbini mengambil daripada kata-kata Imam Nawawi. Tu yang dalam kurungan tu, yang tu kata-kata Imam Nawawi. Yang di luar kurungan tu kata-kata Imam Khatib Syarbini. Ni gabung sekali tu. Wal asahu kata-kata Imam Nawawi. Kan? Dan yang terlebih sahih pada cara mengangkat tangan tadi, fi zamanir raf'i, pada waktu nak angkat tangan, waktu mana yang terlebih sahihnya? Raf'uhu ma'abtidaihi, mengangkat tangannya beserta dengan permulaan takbirnya. Dia kata apa dia? Takbir. Hi itu balik pada mana? Kepada takbir, iaitu permulaan takbir. Lil itsba', kerana mengikut hadis Nabi SAW. Itba' tu itba' kepada hadis, itba' sunnah, mengikut sunnah Nabi SAW. Apa dalil dia? Kama fis sahihain, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Itu penegasan ulama setelah mereka kaji hadis. Itu keputusan mereka yang terlebih sahih, angkat serentak dengan takbiratul ihram. Wa sahhaha fit tahqiqi wal majmu'i wa syarhil wasiti annahu yusannu intihauha ma'an. Dan Imam Nawawi juga telah mensahihkan di dalam kitab dia Tahqiq, dan di dalam kitab dia Majmu', dan di dalam kitab dia Syarhul Wasit, bahwasanya disunatkan mengakhiri kedua tangan tersebut ma'an, beserta dengan takbir juga. Sampai letak tangan tu pun habis situ. Itu maksud dia.
bar tu letak tangan, habis letak tangan, habis bar kat situ. Cara yang disebut oleh Imam Nawawi berdasarkan kepada kaedah yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasani, dan cara yang kedua, dia orang tak tinggal juga. Sebab apa? Sebab yang tu hadis sahih juga. Yarfa'u qabla at-takbiri wa yukabbiru ma'abtida'il irsali wa yunhihi ma'antihaihi. Dan cara yang kedua, dia mengangkatkan kedua tangannya sebelum takbir. Angkat dulu sebelum takbir, kemudian baru dah dia bertakbir, berserta dengan permulaan dia menurunkan tangannya. Itu cara yang kedua. Dan dia menghabiskan takbirnya tadi bersama dengan permulaan habisnya letak tangan tersebut, habislah takbir tersebut. Itu cara yang kedua yang saya sebutkan. Ulama bagi kita pilih dua cara, walaupun dia mensahihkan ataupun mengafdalkan cara yang pertama. Dan kata Rabi', wa qala Rabi' ni anak murid Imam Syafi'i yang sangat terkenal, Rabi' bin Sulaiman. Qultu lisy-Syafi'i, aku berkata kepada Imam Syafi'i, ma makna raf'ul yadain? Apa makna angkat dua tangan tu, apa maksud dia? Yang kita bila takbir Allahu Akbar, angkat dua tangan, kita kata surrender. Surrender tak? Surrender. Apa maksud surrender? Kata Imam Syafi'i, ta'zimullahi wattiba'us sunnati nabiyyi. Kalau orang tanya kita, jawab macam tu pun tak apa dah. Jawab macam Imam Syafi'i jawab, membesarkan Allah. Yang angkat tangan sekali itu tujuan kita nak membesarkan Allah. Kalau kita sebut Allahu Akbar, tak surrender tu, tak besar sungguh-sungguh lah. Kita membesarkan Allah. Dan yang keduanya kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah Nabi buat begitu, Nabi pun takbir angkat tangan begitu, kita pun ikutlah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis bab tu. Masuk kepada perbahasan yang kedua, kanan atas yang kiri. Sunat meletakkan tangan kanan atas tangan yang kiri berdalilkan hadis berikut. Lepas kita letak tangan ni, nak letak hak mana? Tindih yang mana, tindih mana? Kanan tindih kiri. Yang ni pun sebab hadis habaq kita. Kan semua ada dalam hadis cara perbuatan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Sahlin ibni Sa'din qala kana an-nasu yu'maruna ay yad'a yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Adalah manusia, orang ramai disuruh supaya meletakkan tangannya yang kanan di atas zira', lengannya yang kiri di dalam sembahyang. Letak tangan kanan atas lengan kiri dalam sembahyang. Nanti dia sebut lebih detail sikit bawah tu. Yang ni ada terjemah tu. Yang tu pasal rajin sikit tu. Rajin sikit tu ada terjemah tu. Sahal bin Sa'ad berkata, adalah orang ramai disuruh meletakkan tangan yang kanan atas pergelangan tangan yang kiri dalam sembahyang. Baik. Anil Haris ibni Ghatifin. Bukan apa saya tak terjemah semua ni, kampak kan? Kalau tak terjemah semua, tuan-tuan ambil buku ni, saya tak main mengaji dah. Semua faham. Faham semua dah, tak payah mengaji dah, mai balik duk baca di rumah. Tu yang saya tak terjemah tu, kenapa nak mai dengar ni ustaz terjemah macam mana kan. Daripada Al-Haris bin Ghatif atau Ghatif bin Al-Haris, ni terbalik, tuan tu tak kenal mana pak mana anak kan. Tak apalah, janji sahabat. Qala ma nasitu minal asya'i lam ansa anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wadi'an yaminahu ala shimalihi fi shalah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani, dan semua perawi hadis tersebut adalah thiqah, orang yang dipercayai. Bermakna hadis ni juga sahih. Dia kata apa? Tidaklah aku lupa sesuatu yang aku tak pernah lupa, bahwasanya aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam sembahyang. Itu dalil yang kata, dalil yang kedua yang mengatakan sunat letak tangan kanan atas tangan kiri. Dan tuan-tuan, hadis satu lagi saya tak bawa dalam kertas kerja ni. Satu hari Rasulullah tengok seorang semayang, dia tindih kiri atas kanan, dia letak terbalik. Rasulullah pi kat dia, Rasulullah kali Rasulullah kali bagi letak kanan atas kiri. Maknanya perbuatan dia tu tak betul. Rasulullah betul dalam semayang dia. Sampai macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Dan lagi satu hadis daripada Wa'il bin Hujrin, an Wa'il ibni Hujrin. Jangan baca Hajar, Hajar lain, ni Hujrin radhiyallahu anhu qala qultu la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbala al-qiblata fakabbara farafa'a yadahu hatta haza uzunaihi thumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra warusghi wassa'idi. Wa'il bin Hujr berkata, dia kata, aku nak tengok, la anzuranna, aku nak tengok bagaimana sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara dia macam mana. Maka Rasulullah pun berdiri semayang, baginda menghadap kiblat, baginda bertakbir, dia mengangkatkan kedua tangannya hatta haza uzunaihi, sampai berbetulan dengan telinga, dua telinganya. Kemudian baginda meletakkan tangan yang kanan ala zahri kaffihil yusra, di atas tapak tangannya yang kiri, warusghi wassa'idi, yang dekat sikit dengan pergelangan dia, dan sa'id, dan tulang lengan dia. Tak, maknanya nak kata dia letak lebih ni dekat dengan lengan rusghi sa'id. Tak, maknanya kawasan tu lah. Dia tengok habis dia tengok habis cara Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan dia. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Tu sunat kanan tindih yang kiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang sunat kanan tindih kiri ni bukan bab semayang sahaja. Bab mana pun dalam kaedah yang ulama bina, kanan lebih mulia daripada yang kiri. Yang ni kita kena ambil perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Jadi buat apa pun, dahulukan yang kanan dan utamakan yang kanan. Betul lah kalau kita tengok ada setengah orang dia salah faham, dia kata dahulukan yang kanan, kanan letak dulu. Kalau kanan letak dulu, kiri duduk atas. Memang betul kalau salah faham, dahulukan yang kanan. Ni kanan letak dulu, lepas tu letak kedua kiri. Maka kalau kita tahu betul dia dahulukan yang kanan, tapi cara tak kena. Sebab apa? Sebab ni hak tindih tu, dia tengok tang tindih tu, muliakan yang kanan ialah kanan hendaklah duduk di atas yang kiri. Memang kalau dahulukan kanan, kita dahulukan kanan letak dulu. Tapi bukan begitu maksud dia, kan? Muliakan yang kanan ialah yang kanan itu di atas yang kiri, atau yang kanan tu menindih yang kiri. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, dari Mekah ni orang kata takkanlah nak macam tu juga. Kalau kita try nak
berubah ataupun try nak pakai sorban, contohlah kan, cuba nak pakai sorban, sama kaedah dia. Nak lilit tu memang kanan tu kena tindih kiri, tapi kena lilit kiri dulu. Sebab kalau lilit kanan dulu, sekali kali kedua kiri tindih kanan, maka walaupun kita kata sunat mengutamakan yang kanan, tapi bukan lilit kanan dulu, lilit kiri dulu. Sebab apa? Sebab sekali kanan tu nak tindih yang kiri. Itu baru cara ikat sorban yang betul. Macam letak tangan juga lah kan, letak kiri dulu, Allahu Akbar, letak kiri dulu, lepas tu baru letak kanan di atas yang kiri, sebab mengutamakan yang kanan. Ni ada orang silap faham, dililit sorban, dililit kanan dulu, lilit kanan lah kali, yang kedua lilit kiri. Maka tengok di sini, kiri tindih yang kanan, tuan-tuan tengok ni, kanan tindih yang kiri. Itu baru cara yang betul. Baik, kedudukan tempat meletakkan tangan. Nak letak atas mana? Ni semua tuan-tuan nak tahu dah. Kita mengaji ni tu, saya kata satu je kelebihan dia, fiqhud dalil. Kita tahu dalil. Duk belajar dah, duk buat dah. Tok guru berlambak dah kita duk mengaji, tapi kita nak ambil fiqhud dalil sini. Tempat letak tangan tu di mana? Imam Ibnul Munzir berkata, tidak ada hadis yang sabit yang boleh dijadikan sandaran tentang tempat meletakkan tangan, maka boleh dipilih antara dua pandangan tersebut, iaitu di bawah dada atau di bawah pusat. Yang ni disebut dalam kitab Al-Majmu' jilid 3 268. Di dalam kitab Ibanatul Ahkam jilid 1297 menyebutkan, dia kata apa? Akan tetapi bersalah-salahan riwayat dan asar. Asar ni maknanya riwayat perbuatan sahabat ataupun kata-kata sahabat, tu dipanggil asar. Riwayat yang daripada Nabi. Pada tempat letak tangan, maknanya bersalah-salahan riwayat dan bersalahan-salahan asar, cara perbuatan sahabat tu. Di atas pusat atau di bawah pusat atau di atas dada. Dan perkara ini luas bicaranya. Imam Nawawi berkata, diletakkan di bawah dadanya, di atas pusatnya, dan itulah pendapat jumhur ulama. Tuan-tuan, bila kita balik kaedah yang saya cerita dulu, kalau hadis tak boleh dijadikan sandaran, kalau hadis tu tak boleh dijadikan sandaran, balik kepada mana? Kita punya sumber hukum kita 4 yang saya sebut itu. Pertama, Al-Quran. Kedua, sunnah. Ketiga, ijma'. Keempat, qiyas. Kalau Quran tak ada dalil pada Quran, turun kepada